Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, kita baru sahaja melepasi hari pertama bulan Syawal, maksudnya hari raya. Dah sebelum ni kita berpuasa, kita berdoa kepada Allah Taala moga-moga puasa kita, amalan kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan akan datang, kita akan dapat lebih memperbanyakkan amal soleh kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, berlaku peristiwa yang menarik pada Syawal tahun ini. Jom kita tengok video ini sama-sama, video penjelasan imam ini sama-sama, dan kita berikan reaction selepas itu. Dengan saya, dan kepada yang ada komen yang tak baik ke apa semua tu, saya dah maafkan. Tak ada apa-apa ya. Okay, kita kosong-kosong, tak ada masalah. Okey, penjelasannya, cerita dia macam ni. Semasa solat raya semalam, rakaat pertama tu okey, selesai, tak ada masalah. Kemudian rakaat kedua saya terlupa untuk takbir 5 kali. Kemudian saya terus solat seperti biasa sehingga habis solat. Selepas beri salam, saya berbincang dengan jemaah. Saya berbincang dulu dengan jemaah di saf pertama. Masing-masing berikan pendapat masing-masing. Ada yang kata teruskanlah khutbah, ada yang kata buat solat semula. Kemudian saya ambil keputusan untuk saya bincang dengan semua jemaah, dan saya buat pengumuman yang beritahu saya tersilap solat tadi, ada kesilapan. Kemudian saya tanya pendapat jemaah semua, macam mana kita nak teruskan khutbah ataupun nak solat semula. Jadi rata-rata jemaah majoriti, boleh kata hampir semualah jemaah nak kami ni solat semula. Jadi saya pun buat keputusan untuk kita solat semula. Dan berdasarkan hukum pun tidak jadi masalah. Solat pertama saya tadi dah sah. Solat yang kedua tu pun sah, tak jadi masalah. Dan mengulangi solat Hari Raya Aidilfitri pun tidak menjadi apa-apa masalah. Saya dah rujuk kepada guru-guru, kepada orang-orang yang lebih pakar tentang bidang ni. Itulah sedikit penjelasan, sedikit saja. Kemudian nasihat saya kepada semua, datanglah ke rumah Allah, datanglah ke masjid. Bukan datang kerana imamnya, bukan datang kerana masjid ni best, ada aircon, bukan datang kerana nak komen-komen, kerana nak cari kesalahan-kesalahan orang, tidak. Tapi datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ini. Pertama, kejadian ini bukanlah kejadian yang pelik pada setiap kali solat hari raya. Ia kerap berlaku sejak daripada dulu sampai sekarang. Benda yang sama duk berulang-ulang, iaitu imam yang imamkan solat hari raya, dia tersilap melakukan solat hari raya mengikut tata tertib yang telah ditunjukkan dan telah menjadi panduan. Cuma sebahagian kita pernah melalui pengalaman ini, manakala sebahagian yang lain pula tidak pernah mengalaminya. Apabila kejadian seperti ini terjadi dan jadi viral, sangat bagus untuk kita sama-sama ulang kaji kefahaman dan pelajaran nurut neraca agama berpandukan panduan-panduan yang telah disebutkan oleh para ulama, termasuk apa yang disebutkan oleh mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kedua, sahabat-sahabat kena jelas dulu bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i terdapat perbezaan di antara syarat, rukun, sunat. Bahkan bahagian sunat itu sendiri terbahagi kepada sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Sunat ab'ad di dalam mazhab Syafi'i ni, dia ada 5, iaitu tasyahud awal, selawat pada tasyahud awal, duduk pada tasyahud awal, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, dan membaca qunut pada solat subuh. Apabila meninggalkan salah satu daripada 5 perkara ini, ataupun hang tinggal semua daripada 5 ini, ataupun hang tinggal 2 saja ataupun 3 saja, maka disunatkan untuk sujud sahwi
sebagaimana yang Nabi SAW pernah lakukan apabila baginda Nabi SAW tertinggal tahiyat awal di dalam salat zuhur. Seperti mana yang telah direkodkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Selain daripada 5 perkara ini, ia disebut dengan istilah sunat hai'ah, iaitu takbir intiqalat, mengangkat tangan ketika takbir, meletakkan tangan atas pusat dan seumpama dengannya. Dan takbir 7 kali pada rakaat pertama solat hari raya dan 5 kali pada rakaat kedua hari raya, dia ini termasuk dalam sunat hai'at. Dengan maksud solat akan menjadi sah sekalipun tidak melakukannya. Bahkan tiada sunat sujud sahwi apabila tertinggal takbir-takbir berkenaan. Yang ini saya yakin dan pasti tu imam kita pun dah tahu solat pertama dia tu dah sah sekalipun dia tertinggal takbir pada rakaat yang kedua. Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, seorang tokoh besar mazhab Asy-Syafi'i, telah menjelaskan hal ini dalam kitab beliau Al-Iqna' fi Hilli Al-Fadhil Abi Syuja', jilid yang pertama, muka surat 187. Ketika beliau menjelaskan tentang tata cara solat hari raya, disebut wa yusannu an yad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain kama fi takbiratil ihram walau syakka fi adad takbirat akhadha bil aqalli kama fi adad raka'at wa hadhihi takbirat min al hay'at kat ta'awudz wad du'a ul iftitah falasna fardan wala ba'dan fala yasjud li tarkihinna wa in kana tarku li kullihinna aw ba'dhihinna makruhan. Menjadi sunat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada di antara selang-selang antara 2 takbir seperti mana yang dilakukan pada takbiratul ihram. Sekiranya dia ragu-ragu tentang bilangan takbir, maka dia ambillah ketetapan pada bilangan yang paling sedikit seperti mana yang difahami dalam isu ragu-ragu pada bilangan rakaat. Takbir-takbir ini adalah termasuk dalam sunat hai'ah seperti mana bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, doa iftitah. Ia bukan termasuk dalam sesuatu yang fardu, maksudnya wajib, dan ia juga bukanlah sunat ab'ad. Oleh itu tidak perlu sujud sahwi apabila meninggalkannya, sekalipun meninggalkan keseluruhannya atau sebahagian saja, termasuk dalam hal-hal yang makruh. Setelah mendengar penjelasan daripada imam berkenaan, saya yakin dia pun tahu bahawa salat berkenaan telah sah walaupun dia terlupa untuk bertakbir sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan saya juga ada lihat komen-komen yang kata imam tempat mereka buat 8 kali takbir pertama dan pada rakaat kedua dia terlupa lafaz 5 kali takbir sehingga ada teguran daripada pihak makmum. Lalu selepas dia baca Fatihah tu imam tu buat pandai sendiri, lalu dia bertakbir sebanyak 5 kali selepas bacaan Fatihah. Ini adalah satu tanda yang menyebabkan kita kata wajib bagi imam-imam untuk study lebih awal sebelum menjadi imam solat hari raya. Demikian juga kita sebagai makmum, buatlah sedikit pembacaan berkaitan solat ini sebelum mengerjakannya. Kerana jika pak imam terlebih takbir, makmum senang saja, tak payah ikut pun. Kalau dia kurang, kita tak payah tegur untuk dia tambah, kerana hal ini bukanlah satu kewajipan atau sunat ab'ad yang ada kesannya pada salat. Ia adalah sunat hai'ah yang tidak memberi kesan kepada salat. Demikian juga sujud sahwi. Syekh Sulaiman bin Umar bin Mansur Al-Ijli Asy-Syafi'i, dia sebut, dia kata wa baqiya ma law zada imamuhu ala sab'i awil khamsi hal yutabi'uhu am la fihi nadharun wa yanbaghi adamu mutaba'atihi lahu li'anna ziyadah ala sab'i awil khamsi ghairu matlubah wa ma'a dhalik law taba'ahu fiha bila raf'in wa lam yadurra li'annahu mujarradun dhikr. Tinggal lagi jika imam menambah takbir melebihi 7 atau 5 kali, adakah makmum perlu mengikutinya ataupun tidak? Ada beberapa pandangan berkenaan dengannya. Maka dia tidak perlu mengikuti imam dalam perbuatan takbir tambahan tersebut kerana menambah takbir melebihi 7 atau 5 kali adalah tidak dituntut. Di samping itu, jika dia mengikuti imam tanpa mengangkat tangan, maka ia tidak memberi kesan kepada solatnya kerana ia dianggap sebagai zikir semata-mata. Anda boleh rujuk dalam Hasyiah Jamal ala Syarah Al-Minhaj, jilid ketiga, muka surat 51. Terakhir sahabat-sahabat, saya tidak akan judge kepada solat hari raya yang telah berlangsung sebelum ini, sebab kita tak boleh nak patah balik dah. Memang dah berlaku dan yang lepas-lepas dah terlepas pun. Tetapi apa yang saya mahu berikan nasihat secara umum, bahawa setelah kita memahami bahawa takbir takbir dalam solat hari raya, iaitu yang 7 dan 5, itu termasuk dalam sunat hai'ah yang tidak memberi kesan kepada solat, maka sangat tidak wajar solat yang telah sah itu diulang
semula untuk kali kedua. Pengulangan solat yang telah sah hanya dilakukan kerana untuk mendapatkan pahala jemaah sekiranya sebelum itu dia solat bersendirian, atau dia melihat ada orang yang belum solat berjemaah lalu dia hadir untuk melengkapkan solat jemaah. Jika seseorang mengulangi solat lain yang telah sah, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Janganlah kamu solat sebanyak 2 kali dalam sehari. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Pun begitu, saya cukup terbuka jika anda mengetahui mana-mana dalil, mana-mana hujah ataupun pendapat para ulama yang mengatakan bolehnya solat 2 kali untuk solat hari raya yang telah sah. Sila maklumkan saya. Wallahi saya tidak mengetahuinya melainkan apa yang telah saya sebutkan. Solat berkenaan telah sah, tiada keperluan untuk mengulanginya kali kedua. Dan mengulangi solat-solat yang telah sah tanpa ada apa-apa sebab, maka ia telah melakukan perkara-perkara yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Adakah anda rasa video ini bermanfaat? Saya nak ajak anda juga untuk kita dalami tata cara solat Rasulullah berpandukan mazhab Al-Syafi'i rahimahullah. Buku ini saya letakkan link dekat bahagian description. Jom juga untuk sertai saya di dalam komuniti yang kita tubuhkan, iaitu Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat Malaysia Berhad di website usahailmu.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.